Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi pengurusi surau, saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tutuk imam, tutuk guru, datuk-datuk, orang-orang besar kawasan ini, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat melaksanakan segala perintah Tuhan yang terdekat dengan solat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya dikurniakan pelbagai nikmat-nikmat yang tak terhitung banyaknya. Keduanya, saya mohon maaf kerana walaupun saya duduk dinilai hampir 10 tahun lebih, dekat 15 ke 20, tapi surau ni baru kali pertama datang. Jadi kalau bolehlah buatlah acara tahunan, setahun sekali tu okey lah tu. Kalau 15 tahun pula, saya ingat ramai tak ada. 15 tahun sekali. Jadi payah juga. Jadi insya-Allah lah kita cubalah, pengurusi cuba kita tanya kalau boleh setahun sekali, apa-apalah, boleh juga. Jadi insya-Allah kita harap kita terus dimekarkan dengan ilmu, dan saya diberitakan ramai dijemput tokoh-tokoh, maka ini salah satu daripada cara yang baik di samping guru-guru tetap yang kita pelajari dari semasa ke semasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ni saya ditaklifkan untuk membincangkan satu tajuk, iaitu yang terkait dengan bagaimana Islam atau iman kita di akhir zaman. Itulah yang sepatutnya kita tengok dalam kehidupan kita. Saya mulakan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Mafhumnya, Islam ni bermula dalam bentuk asing. Maknanya orang Islam masa tu Nabi seorang je, beberapa orang sahabat, jadi asing. Dan satu masa nanti Islam juga asing juga. Manin sikit balik. Di sini kena ada beza sikit di antara Islam dan orang Islam. Orang Islam mungkin ramai, tetapi yang mengikut Islam sebenar-benarnya, dalam arti kata jaga segala rukun Islam yang 5 itu, melaksanakan titah perintah Allah, buat amar makruf nahi mungkar, betul-betul memang tak ramai. Sebab itu dia kata Islam, dia tak kata bada'al muslimuna gharibah. Dia kata Islam. Islam tu sendiri. Kadang-kadang kita pun jadi pelik tengok. Kadang-kadang tengok macam contoh kita tak biasa. Kita nak sembahyang. Bila kita nak sembahyang, mari seorang tu dia ambil sugi depan kita. Allah kata. Sedangkan dalam hadis ada menyebut bahawa sunat, bahkan kitab fiqh menyebut sunat kita bersugi pada 3 keadaan utama. Pertama, ketika wuduk. Kedua, ketika nak sembahyang. Dan ketiga, ketika bau mulut sudah berubah. Maknanya kita tengok, bahkan Rasulullah SAW di akhir hayat dia, dia bersugi. Bila mana Aisyah radhiyallahu anha tengok, Nabi tengok kepada saudara Aisyah itu Abdurrahman,
dalam keadaan nampak suginya dan minta pinjam sugi dia, lalu disugikan Rasulullah SAW. Lahzat sakaratul maut di akhir kehidupan Nabi SAW. Tengok kadang-kadang. Baik. Maka Nabi SAW menyatakan fatuba lil ghuraba, iaitu bergembiralah bagi orang yang asing ini. Nas seperti ini menunjukkan kepada kita itulah realiti akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Nabi pun di akhir zaman, kita apatah lagi. Sabda Nabi SAW dan sebuah hadis yang masyhur, bu'istu wasa'ati kahataini. Bu'istu wasa'ah kahataini. Dan aku dibangkitkan oleh Allah di mana dengan apa nama ni, kiamat itu Nabi tunjuk begini. Nabi tunjuk tangan ni, jari ni dia panggil sababah, jari ni dia panggil wusta, kalau jari ni dia panggil ibham, kalau jari ni dia panggil khinsir, kalau ni binsir, kalau semua tu asabi' lah. Kalau ujung jari ni dia panggil anamil, kalau kuku tu panggil zufur, kalau semua kuku ni panggil azafir, kalau depan ni panggil rahah, kalau sini panggil miqsam. Jadi Nabi sebut macam ni, dekat. Bukan antara sini dengan sini. Tapi Nabi sebut, maknanya itulah kiamat makin lama makin hampir. Cuma, walaupun kita gairah nak bincang bab kiamat, tarikh kita tak tahu. Ada ustaz mari, tok guru ni mari, siapa mari dok kata kiamat akan berlaku pada tahun biang-biang. Itu bohong. Banyak dah ramalan yang sebenarnya tak tahu. Kalau Nabi tak tahu, takkan kita tahu? Mana sabah kita tahu? Jibril AS dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang kita boleh dalam Matan Arba'in Nawawiyah menyebut, Jibril tanya Nabi, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Nabi jawab semua. Kemudian dia tanya mata sa'ah. Nabi jawab, mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'i. Takkanlah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Jadi Nabi tak bagi jawapan. Maknanya iaitu hak Allah. Akhirnya ditanya alamat. Macam mana alamat? Macam mana amarat, tanda-tanda kiamat? Nabi sebut, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata al-alata yatatawaluna fil bunyan. Kamu tengok mak melahirkan tuang dia sendiri, ibu melahirkan tuang dia sendiri. Ini ditafsirkan oleh ulama panjang, saya tak nak bincang lagi yang tu. Kamu tengok orang asalnya miskin, maraheng, pakaian pun tak cukup, daripada keluarga yang maraheng, akhirnya dia berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang pencakar langit. Baca sejarah taikun dunia, bilioner, ramai asal orang miskin. Asal orang yang tak ada apa pun, tapi dia bangkit dan dia bingkas dan kena peluangnya. Kita tengok dia menjadi antara multi-billionaire ataupun millionaire. Tengok berlaku. Baik. Jadi bila kita faham macam itu, Nabi mengakhiri hadis yang kita baca tadi, fatuba lil ghuraba, maka berkemenanganlah dan beruntunglah orang yang ghuraba. Apa makna ghuraba? Orang yang asing. Yakni orang itu asing dalam arti kata orang tengok dia pelik, sedangkan dia ikut Islam, dia ikut sunnah. Dia bukan pergi kata ke orang lain apa-apa. Tak, dia cuba ikut betul-betul. Dalam keadaan seperti ini, inilah nak gambar di akhir zaman. Jadi saya akan bahagikan dalam isu ini kepada dua. Pertama, kita kena tengok macam mana suasana di akhir zaman dan apa yang berlaku di akhir zaman. Dan yang kedua, saya akan cuba buat sejuzuk daripada solusi apa tindakan kita dan apa sepatutnya kita kena buat sebagai ummah di akhir zaman ini. Pertama, bila kita tengok di akhir zaman, dia akan dikaitkan dengan pelbagai tanda-tanda kiamat.
ruang ini tidak memungkinkan saya sebut semua sekali kerana masa saya tak sempat. Tapi saya akan sebut sepintas lalu. Tanda-tanda kiamat ni banyak, yang besar, yang kecil, yang sudah berlaku, yang akan berlaku, yang sedang berlaku. Antara tanda-tanda kiamat adalah perempuan lebih ramai pada lelaki. Sampai satu masa, satu lelaki nisbah 40 wanita. Ramainya perempuan. Ni saya sebut sajalah, saya tak ini sebenarnya boleh rojok dalam Maktabah Al-Bakri dalam YouTube www.maktabahalbakri.com ataupun .my. Tengok di situ, tuan-tuan boleh search. Kami buat kajian ilmiah cukup banyak. Boleh masuk je, boleh tengok, boleh baca je semua sekali, insya-Allah. Jadi antaranya saya sebut. Pertama, wujudnya kebangkitan Nabi itu sendiri sebagai tanda kiamat, berdasarkan hadis yang kita bincangkan. Dan yang kedua, antaranya saya sebut yang kecil-kecil dulu. Manusia akan berbangga dengan masjid masing-masing. La taqumu as-saa'ah hatta yubahiyan nas bil masajid. Tidak berlaku kiamat sehingga manusia ni berasa bangga dengan masjid masing-masing. Ni kata masjid kampung aku paling besar, masjid negeri aku paling besar, masjid negara aku paling besar. Saya cuba tengok masjid-masjid terbesar di dunia. Oh, luar biasa. Masjid Mekah nombor 1 lah, tak, hampir 3 juta boleh muat dengan pembesaran baru ni, mungkin lebih lagi. Masjid Madinah sekarang ni 1 juta lebih boleh muat dalam satu masa. Kalau masjid lain tu banyak masjid besar gergasi. Di Morocco ada masjid besar, di Algeria ada masjid besar, di Emirat ada masjid besar. Di Turki kalau kita pergi satu kawasan dia panggil Masjid Ulu Jami, besar sungguh, muat hampir 60,000, 50,000. Masjid Indonesia dekat 33,000, Masjid Istiqlal, masjid besar-besar saja. Dan masjid ada pula hak cantik-cantik, hak comel-comel. Dulu masjid Krista cantik, masjid Terapung cantik, masjid cantik. Tapi soalnya hang pergi tak? Tak. Ini masalah kita. Kita bangga tapi kita tak pergi. Ini satu. Antaranya tanda kiamat ialah kita menghalalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Nabi SAW menyatakan, la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Atau kama qala. Akan berlaku satu zaman di kalangan umatku yang menghalalkan hira. Apa makna? Pelacuran. Zina, suka sama suka tak apa, tak ada masalah apa benda tu, contoh. Begitu juga sutera, orang lelaki boleh pakai sutera, contoh. Sebenarnya tak boleh kecuali memang tubuh dia tak boleh, dia sakit, dia memang kena pakai baju macam tu. Biasa tak boleh lelaki. Ini Nabi kata, Nabi angkat dua, emas dan sutera. Nabi kata hazani halalun li inasi ummati wa haramun ala zukuri ummati, atau kama qala. Dua ni, emas dan juga sutera, halal bagi wanita umat aku, perempuan, tapi haram bagi lelaki di kalangan umat aku. Tak boleh pakai. Kecuali darurat. Macam zaman dulu kita dengar atuk kita, nyang kita pakai gigi palsu mah. Dulu ramai kita tengok dia suka sengih tu. Kita tengok hebat dia, mah je semua muduk dia. Itu lain. Baik. Antaranya ialah yang dipanggil ma'azif, sebarang bentuk jenis muzik yang memang setengah tu tak dibenarkan. Bukan semua. Sebab zaman Nabi ada juga main duf, gendang. Bila mereka datang Nabi, mereka sebut tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'al lillahi da' dan seumpamanya. Ada manusia dia suka untuk berhibur, tapi dalam ruang macam mana? Yang ini panjang kalau nak kisahkan. Boleh rojok juga dalam pandangan kami dalam Maktabah Al-Bakri. Baik. Seterusnya di antara tanda akhir zaman ini ialah masa tu kita rasa dekat. Masa tu sekejap je.
Dari setahun, dari sehari pagi, petang, malam. Sekejap je. Dari setahun ke setahun. Kalau dulu awak main rasa lama. Tengok atas bawah kiri kanan, lama rasa. Sekarang ni sekejap je. Tuan-tuan, kalau kita tanya orang tua, hak mana hak tua sini? Umur 60. Ji, umur berapa? 60 kata. Lama tak 60? Kejap je ustaz. Bila sudah berlaku? Sekejap. Ini keadaan macam tu. Begitu juga mungkin kerana mereka terlalu sibuk, banyak aktiviti, jadi tak sedar. Begitu juga antaranya pasar itu terlalu banyak. Pasar tu banyak. Kalau dulu kita tengok pasar ni nak pergi Seremban je lah, atau Kuala Lumpur. Sekarang ni nilai 3. Tak cukup nilai 3, nilai 2. Tak cukup nilai 2, nilai 1. Tak cukup nilai 1, ada pula sini Jaijesku. Nak beli apa? Sedia duit, cekak beli lah. Nak ceritanya pasar tu banyak sangat. Dan sekarang ni pasar lagi mudah, nama pasar online. Duduk di rumah je. Mari Lazada, mari Shopee, mari GrabFood, mari Foodpanda. Macam-macam mari, tak tahu. Kita pun heran. Tak siapa dah. La ilaha illallah. Jadi sekarang ni mudah benar. Tu nak cerita. Ini tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman adalah ramainya peminta sedekah, sedikitnya pemberi sedekah. Orang peminta makin ramai. Hak ni duk minta di rumah, tapi tukang beri tu tak ramai. Tanda akhir zaman, penceramah ramai, tapi orang alim tak ramai. Kasiru khutaba'uhu qalilu fuqaha'uhu. Orang yang benar-benar alim, yang tahu ilmu, tak ramai. Tapi ceramah ni mudah je, buka dalam Google, tengok sikit-sikit, tengok maklumat-maklumat, buat assignment, lepas tu ngapa sikit-sikit, ceramah lah begini-begini. Orang kata, oh hebat, tepuk. Tapi kadang-kadang sebenarnya banyak yang tak tahu daripada yang tahu. Dan banyak yang dangkal, yang kadang-kadang jauh dengan keadaan ulama zaman dahulu sebenar. Ini masalah yang kita hadapi sekarang. Antaranya kejahilan tersebar banyak. Perkara basic kadang-kadang tak tahu. Kenapa? Kerana tidak diberi kecaknaan dan penekanan. Keprihatinan kita tak tahu. Jadi banyak benda seolah-olah kita terkejut. Oh, baru tahu hari ini. Oh, gitu. Kenapa? Kerana kita tidak didisiplinkan dengan pengajaran ilmu, fiqahnya, syariatnya, tasawufnya, macam-macam dalam bab-bab yang lain yang sepatutnya kita benar-benar mesti menguasai ilmu tersebut. Antara perkara yang tanda di akhir zaman, kita akan tengok banyaknya sistem ribawi. Banyak. Sekarang orang cakap masalah riba, orang tak malu, biasa je. You buat loan berapa? Yang kata 6%, 5%, 3%, 4%. Okey lah tu. Saya 2.2%. Oh, saya 4%. Gini. Jadi biasa. Saya mengambil kesempatan kalau boleh tengoklah kepada perbankan Islam. Banyak sekarang ni. Sekurang-kurangnya bank walaupun nampak konvensional, tapi dia ada window Islam. Ada yang tu kalau nak boleh, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita tengok di antara akhir zaman, arak diminum biasa. Orang minum arak biasa. Arak. Dan nama pula bukan nama arak. Yusammuna bi ghairi ismiha. Kita tengok. Ada nama. Kadang-kadang nama arak orang tak sebut dah lah ni. You apa? Oh, saya apa ni? Wing. Wing pun orang tak sebut dah. Nama saya ada pernah buat bagian ni. Letih nak ngapa nama-nama tu. Banyak. Kan kita pernah dengar nama Fatimah ke, nama apa ke. Ada nama Hak Riyuh juga kan dulu. Macam-macam. Nama. Je nama. Soalnya Nabi sebut, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan, memberilah nama apa-apa pun. Sebab bahasa Arab bila sebut innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak tu, khamar tu, ma khamaral aql. Apa yang meranapkan pemikiran. Maknanya tak stabil, cakap membu, tak tahu kala mengaruk sebab minum arak. Maka yang itu tak boleh.
Awak beri nama lah morfin, awak beri nama lah heroin, awak beri nama lah pi kuda, awak beri nama lah obat batuk, awak beri nama lah apa nama ketum, awak beri nama lah cannabis, berilah nama apa-apa pun. Saya bukan ngapa sangat nama-nama dadah ni, tapi yang itu tak boleh. Jadi orang biasa tak kisah, walaiyazubillah, perkara macam ini. Ini tanda akhir zaman. Antara tanda akhir zaman kita tengok, Masya Allah, ramainya anak-anak deraka pada mak ibu bapa. Ini pun satu masalah. Deraka. Nak tengok anak-anak yang soleh dan solehah payah. Payah deraka pada ibu bapa, walaiyazubillahi min zalik. Ini tanda akhir zaman, dunia dah tua dah. Dalilnya tuan-tuan, banyak rumah orang-orang tua. Rumah orang-orang tua. Tuan-tuan kalau boleh pergi sekali ke rumah orang tua. Hamba pergi banyak kali. Oh, sedih. Ada yang anak kata, doktor tu tuang injek lah. Mana biar abah mak dia mati je. Ada cakap macam tu. Ada yang tak pergi tengok. Pergi tengok bila? Dia tengok tu bila mak nak mati dah. Sebab nak suruh saing sekejap tu, gerang tanah tu nak tukar nama. Contoh. Banyak rumah-rumah orang tua hamba pergi, hamba tengok, ya Allah, kesian. Mereka memendang rasa emosi dan cerita macam tu, sehingga kita buat masa kita jadi mufti dulu, kita buat dalam Bayan Linnas. Isu ni dia angkat, mari sahabat kita bagi tahu. Barulah ada cakna anak-anak sebahagian. Saya tanya boleh tak atau rumah orang tua pada orang tua kita? Jawab dia boleh. Tapi atau tu biarlah standard 5 star. Janganlah kesiang kat dia. Tak kena cara macam ni. Biarlah tempat yang proper, baik. Di wilayah Pesuang ada satu tempat saya selalu pergi ceramah. Orang tua perempuan duduk sebuah rumah. Di situlah surau, di situlah tempat pengajaran, di situlah tempat belajar, di situlah tempat semayang, di situlah tempat tidur. Rumah ni didermakan oleh seorang milioner yang baik yang meninggal dunia, almarhum Haji Mazlam. Dia wakaf tanah. Tanah tu nilai masa tu 3 juta lebih. Sekarang pergi kat 10 juta. Campur dengan tanah 2 banglo ni. Allah baik. Hamba pergi masa dia wheelchair. Allah, saya kata, ini nak gambarkan kepada kita kadang-kadang ada tempat bukan tak boleh semua atau orang tua. Tapi orang tua saya pergi kat Kajang tu, Allah, kesiang semua. Memang kesiang. Tengok. Sedih kita tengok. Ini tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman, banyaknya anak-anak zina. Allahu Akbar. Anak zina, tuan-tuan, ramainya. Hamba pergi kat, tanpa sebut nama tempat lah kan, sensitif pula. Pergi tengok. 2-3 tempat anak pergi. Tanya perempuan. Allah. Comel-comel. Baik. Masya Allah. Tapi tersalahlah engkau. Anak zina. Umur 16, 17, 18, 20, 21, 22. Ya Allah. Kita kesiang dalam kehidupan. Inilah warna-warna kehidupan tuan-tuan. Banyak sangat. Tak mustahil anak kita, cucu kita menikah dengan anak zina. Tapi dia tak salah. Yang salahnya bapak mak dia. Manusia ni tak salah ni. Manusia ni bukan dia salah. Dia, Allah, saya anak zina, saya terbesar. Tak, dia tak bersalah. Yang salahnya mak pak dia. Yang tu dia tak ada taklif apa. Tapi ini berlaku. Kena tengok tuan-tuan, bahaya. Jaga anak-anak. Jaga keluarga betul-betul supaya selamat daripada ini. Antara perkara yang juga kita tengok di antara tanda akhir zaman adalah orang yang tak ada agama, yang kurang agama, ada sedikit maklumat, bercakap dalam urusan-urusan yang besar. Macamlah hebat. Waliyazbillah. Yang dipanggil dalam hadis Nabi SAW Ar-Ruwaibidah. Ruwaibidah ni maknanya dia ni tak ada ilmu tapi nak cakap perkara besar. Tak tahu pun. Terutamanya dalam bidang agama. Sebab dalam bidang agama ni ramai yang akan jadi mufti, tuan-tuan.
Ramai orang ni beri pendapat, orang ni kondeng, orang tu, orang ni gini. Asas istimbat hukum, istikhraj hukum dan seumpamanya. Dia sifir, dia tak tahu. Dia kosong kadang-kadang. Tapi bercakap, ya Allah, yang ini bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena beza yang popular dengan yang alim sungguh. Yang popular ni mudah tuan-tuan. Masuk TikTok, buat kelakar sikit, ada ramai followers, insya-Allah. Masuk pula dalam Facebook, masuk pula dalam Insta, lepas tu ni. Lepas tu banyak buat joke, lepas tu temu dengan selebriti buat pula gini. Semua boleh tuan-tuan. Bukan perkara tu payah. Tapi bukan isu tu. Jadi Raidah timbul di akhir zaman. Akhir ni bahaya. Antara tanda di akhir zaman adalah kurang orang baca Quran. Quran ni seolah-olah dihijrahkan. Kalau kita tengok bila hari terakhir kita baca Quran, selain daripada semayang lah, Fatihah macam tu, imam baca wirid sikit-sikit tu. Tapi hak lain, bila kali terakhir kita baca Quran? Kita kena tengok. Kita kena insafi. Kalau kita kurang macam ni, kena tengok. Quran ni petunjuk dan hidayah pada kita. Antara tanda akhir zaman, banyaknya bercerah rumah tangga. Muda lagi, ada yang hanya beberapa bulan, ada yang hanya 2 tahun, 3 tahun cerah, ada yang seorang anak, 2 orang anak, 3, ada yang atuk pun cerah, ada macam-macam. Oh, mudah rapuh rumah tangga. Wal-iyazubillah. Ini tanda akhir zaman. Tengok. Antara tanda akhir zaman juga adalah kita akan tengok manusia sanggup jual agama. Apa makna jual agama? Dia tak kisah dah. Kadang-kadang ada tak kita dengar orang cakap, aku tak kira halal haram, asal aku boleh makan ya. Nak kira payah lah. Jadi aku nak makan. Tak kira dah halal haram. Wal-iyazubillahi min zalik. Maka itu juga tanda akhir zaman. Antara tanda akhir zaman juga adalah kita tengok manusia selalu bergaduh sama sendiri. Perang. Kita tak pernah tengok dunia aman. Perang sini, perang sana, perang negara ni dengan negara tu. Impaknya, kesangnya pada kita dan seumpamanya. Perang. Ukraine lawan dengan Rusia, perang. China dengan Taiwan mungkin perang. Begitu juga sebahagian negara yang lain. Akhirnya, hak tak perang oleh kerana kita hidup macam sekali, hak tak perang pun akan terasa. Contohnya kita, mulut kita ni kena makan ayam dia ni. Ayam. 50 tahun dulu ayam jarang-jarang je. Biasa ikan je. Ayam melih ayam kapung je. Ayam daging ni startnya dalam 40 tahun kebelakangan ni. Dia baru hak banyaknya. Ayam. Hang pergi dekat dengan nilai ada toke ayam besar. Ayam. Nak puasa ayam, nak buat makanan. Makanan tu dengan jagung. Jagung harga 800, 900 setang. Kalau tak silap lah. Baru ni naik sampai 1,800. 1,900 setang. Macam mana nak hidup? Okay, jagung. Tu tak cakap benda lain lagi. Musaking memang lama. Siapa pernah dengar kalau 60 tahun dulu, 50 tahun dulu, 40 tahun, 30 tahun dulu durian harga 100 sutir sebiji? Tak ada. 100 hutir tu, 100 riak mungkin ada setengah tepat. Bukan zaman jauh sangat, zaman 30 tahun lepas je. 25 tahun lepas je. Tengok tuan-tuan. Harga barang naik. Ini dia. Dendam ke sumak macam-macam. Kata nista macam-macam. Hubungan silaturrahim, ini yang berlaku. Ini kita cakap pada dunia. Sementara lagi agama dimomok-momokkan. Pahaman agama kurang. Izm-izm yang baru masuk. Agama berdasarkan akal semata-mata. Agama mengikut hawa nafsu.
Ini berlaku. Dan kerana agama ni perpecahan, orang-orang agama ni kuat, orang ni kata, orang ni kata, pening tuan-tuan. Ini yang berlaku di antara akhir-akhir zaman. Jadi saya masuk fasa seterusnya, sebab kalau nak cerita ni panjang lagi, jadi tak sempat dah. Fasa yang kedua, apa stand kita? Kita ni nak ke mana? Saya mulakan jawapan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'malis salihah qabla an ta'tiya fitan ka fitanil laylil muzlim asbahar rajulu, satu riwayat, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Hadis bermaksud, kamu kena segera, kamu kena segera dengan amalan-amalan yang soleh sebelum datang kepada kamu fitnah-fitnah. Disebut dalam bentuk plural, jamak, fitnah-fitnah. Fitnah ini seperti qita'il lailil muzlim, iaitu kepingan-kepingan malam. Apa makna? Kalau malam dinilai, rasa dibangi malam tak? Malam juga. Di Seremban, Seremban pun malam juga. Di Selayang, Selayang pun malam juga. Di Serdang, Serdang pun malam juga. Maknanya bila fitnah ni datang, dia mengumum semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah yang bukan hanya datang melibatkan kepada orang zalim di kalangan kamu sahaja. Habis kena. Ya zambillah. Jadi bila ini berlaku, kita kena buat amal soleh. Kenapa? Kerana pada masa tu seorang lelaki waktu pagi beriman, waktu petang kufur. Waktu petang beriman, waktu pagi kufur. Adakah makna kafir kufur ni kufur nikmat? Sebagian ulama kata tidak. Kenapa? Kerana dinisbahkan pagi tu beriman, maka lawan iman tu kufur. Maka di situ mana mudahnya dan terlanggarnya batas-batas iman sehingga membawa kepada kufur, yang mana kadang-kadang masuk dah waktu. Belum lagi. Hari ni kita kena berhenti awal. Bukan tu saya cakap dah, insya-Allah. Ada makan tak Pak ni? Ada. Kalau ada, mula-mula ceramah ni dia tak boleh panjang. Lalu orang jemu. Jahiz kata kalau awak nak ceramah, awak kena tengok betul. Jahiz ni ulama besar. Dia kata kalau kamu tengok orang ceramah, kamu ceramah depan orang, kalau orang diam banyak, kamu berhenti. Kalau orang tunduk sangat, kamu berhenti. Kalau orang tu tak cakap tapi mulut je meranga, berhenti kata dia. Maknanya dia suka berhenti cepat. Pernah satu ketika orang suruh dia ceramah, dia tak nak ceramah. Lalu orang paksa juga dia ceramah. Dia kata, kamu tahu tak apa yang aku nak cakap? Orang jawab, tak tahu. Dia kata, kalau tak tahu macam mana aku nak ceramah? Kali kedua orang paksa dia, orang tanya dia, saya ambil masa 5 minit, 10 minit lagi. Kamu tahu tak apa yang aku nak ceramah? Dia kata, tahu. Dia kata, kalau tahu tak boleh aku cakap dah lah. Mari ketiga orang paksa dia ceramah. Hak ni kata tahu, hak ni kata tak tahu. Dia jawab, hak tahu bagi tahu pada hak tak tahu. Cara dia jawab, cerdik. Jadi pagi boleh jadi beriman, petang boleh kufur. Macam pakai baju, pecah baju, sarung balik, tarik balik. Kenapa? Kerana jahil. Dia tak sedar apa yang dia buat itu bercanggah dengan agama Allah, boleh membawa kepada kufur. Banyak tuan-tuan.
Banyak sangat sekarang. Jadi perkara macam ini kita kena buat apa? Amalan soleh. Nak beramal, dia kena ada ilmu. Sebab itu kena pegang dengan ilmu. Mari belajar. Saya suka sangat bila ada ceramah, orang tentu tajuk. Saya boleh nak ceramah tak ada tajuk. Tapi kalau boleh, saya nasihatkan kepada AJK Surau, bila nak tentu tajuk, tentu yang kena mengena dengan masyarakat kita. Contohnya kita kata bahaya berhutang, bagaimana cara nak melansaikannya. Janganlah sini semua tak ada hutang, kaki derma dah. Cakap hutang tak guna lah. Ni orang yang sedang menghadapi, macam mana nak ni? Begitu juga kita cakap tajuk yang khusus. Macam mana nak suruh boleh istiqamah dalam ibadat, terutamanya qiyamul lail sebagai contoh. Jadi orang cakap dengan tahu sebagai contoh ni. Jadi ilmu ni penting. Ilmu ni penting. Kita kena ada ilmu. Kena belajar. Bila kita ada ilmu, kita boleh buat pertimbangan. Ni orang mari ceramah ni, betul ke tak? Kita tak tahu. Tapi bila kita ada ilmu, baca nahu, grammar Arab pun salah. Yang ini caca merbah. Kita boleh tahu. Sebab itu, penceramah ni, dia paling takut nak ceramah di hadapan profesor, ulama-ulama besar. Takut nak ceramah apa aku? Main tahu semua. Tak berani tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu kena ada ilmu. Bila ada ilmu, orang tak boleh nak tipu, tak boleh nak berdaya, tak boleh nak maklumat yang tak tepat. Itu penting ilmu. Di samping ilmu, kita kena ibadat. Ni baru timbul ibadat, baru timbul amal. Kerana ada dah ilmu. Janganlah mentang-mentang nak ilmu tak beribadat. Tak, dia kena sekali. Kena sekali. Malam belajar ilmu, beribadat, belajar. Itu maksud dia. Ada saya ambil 20 tahun untuk belajar ilmu, ibadat tak payah dulu. Bukan begitu. Dia sekali. Dalam riwayat Abu Hurairah juga, hadis yang dinyatakan oleh Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadatun fil harji ka hijratin ilayya. Ibadat pada masa harj. Apa makna harj? Harj ni para ulama menafsirkan dengan beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama maknanya pembunuhan. Apa makna? Dalam situasi kecamuk, dalam situasi pegangan agama lemah, maksiat yang banyak, dia tetap beribadat, maka sama pahalanya seperti hijrah kepada aku. Kadang-kadang kita tengok di kota cosmopolitan yang hebat, ada surau yang kecil tapi semayang dalam surau tu 2 orang je, yang lain tak ada, sibuk sampai tahap tu. Malang 1000 kali malang. Yang ini pun kita kena tengok. Kemudian seterusnya, kita kena berjemaah tuan-tuan. Zaman seperti ini kita kena berjemaah. Sebab itu surau sebagai landasannya. Mari surau berjemaah, semayang. Kesang daripada semayang, kesang daripada duduk berjemaah, hubungan tu rapat. Saya kalau orang tanya apa cita-cita, cita-cita saya kalau boleh lah, satu tempat yang kita tengok tu, kalau satu taman tu ada 1000 orang, 999 pergi masjid. Tapi itu mustahil. Maknanya bila kasih ke masjid, kasih ke surau, bagus. Ni kita punya taman. Saya tanya sahabat kita, ni taman apa disebut 2 taman tadi? Siapa ada 30% yang mari ke surau? Kita tak cakap 90%. Kadang-kadang kita betul rajin, tapi anak isteri kita tak pergi.
Yalah masing-masing sibuk. Tapi kita mikir kok sibuk apa benda dah lalu sangat. Nak kata sibuk apa benda dah lalu. Nak kata penat-penat apa benda dah lalu. Kadang-kadang kita tak tahu. Kena berjemaah, kena ramai, kena. Sebab jemaah ni penting tuan-tuan. Kenapa? Banyak daripada jemaah ni datang idea-idea yang luar biasa. Ada masjid, ada surau yang diimarahkan dengan betul, kita nampak segar dan hidup. Sama ada dari segi aktiviti macam-macam. Kita tengok, kena ada macam tu. Bila ada macam tu, rakyat ataupun kita kata orang yang duduk di taman di tempat tersebut rasa keberadaan. Dia duduk di apa ni, di pejabat, dapat WhatsApp, grup surau, grup masjid. Sekarang WhatsApp boleh buat. Ni grup main bola je, payahlah. Grup politik, grup ni. Ni grup masjid, grup surau ni. Tapi jangan cakap benda mengarut. Cakap bagi tahu orang lagi masjid, orang ni gini, hak molek-molek je. Tak payah bincang banyak-banyak dalam grup ni. Ayam gaduh left grup. Ni satu hal juga. Berasa bengkak saya tengok je, tak payah mana pun. Saya pun tak minat benda itu sangat. Jadi dia duduk dia putus dia, Allah, hari ni ada ceramah, jom balik. Rakyat pula ke bini, standby, pergi. Setiap kali sudah ceramah. Ingat, satu masjid saya pergi semalam di Kemamang. Di Kemamang, betulan ada anak murid kahwin. Jadi cara saya kalau saya tengok satu tempat tu saya nak pergi, saya akan cuba buat 2 ataupun 3 ceramah, senang. Pertama, tak bazir masa saya. Sekadar nak pergi congok gitu, rugi lah saya. Kawan-kawannya ada benda manfaat. Jadi itulah biasa kami susun waktu. Jadi bila sampai tu buatlah dengan tu. Masya Allah. Saya kata Kemamang ni macam mana dia sebut lah. Kalau rasa tak silap saya Ustaz, dia kata Datuk, masjid ni antara masjid yang termakmur. Oh bagus. Kita buat satu hadiah. Hadiah dia bagi budak-budak yang datang ke masjid semayang subuh, dia akan dapat 5 riyal. Zuhur dah jadi, Zuhur asar dah jadi, Maghrib dah jadi, Isyak pun dah jadi, dia nak subuh. Alhamdulillah, maknanya banyak. Kadang-kadang habis sampai 2,000 sebulan. Tapi tak apa, ada yang konsisten pergi ni, semangat. Jadi budak-budak ni sebenarnya dia akan jadi tumbuh dewasa. Mula-mula memanglah nak duit. Tapi lama-lama mari mikir, takkanlah nak duit je. Akhirnya jadi tabiat, jadi sebati dah boleh lagi. Kata bagus masjid. Masjid siapa tahap tu, surau siapa tahap tu. Begitulah seterusnya. Poin yang terakhir yang saya nak sebut adalah bila mana kita tengok di akhir ni, kita lebih banyak sepatutnya menggunakan masa kita dengan seterbaik. Kalau tak, kita hanyut, tuan-tuan. Hanyut ni maknanya asyik lalai. Orang Arab kata nardu wa naruhu lihajatina wa hajatu man asyala tanqadi. Kita duk pagi-pagi, duk petang-petang, duk sibuk dengan urusan kita, urusan orang hidup tak selesai-selesai. Dah mati je. Jadi kena buat. Ada satu rumah saya pergi, ingat akhir tahun lepas ataupun awal tahun ni, pakcik tua, umur 80 tahun lebih. Kursi dia tu, katil dia tu depan pintu, maknanya ruang tamu. Saya mari kok bangun dia semangat. Laki lah. Lepas tu keluarga dia pun cakap dengan saya. Dia kata abah dia ni suka sangat untuk datang. Dia nak tunjuk satu. Dia tunjuk kat saya satu naskah Quran. Quran ni Quran usang. Maknanya ada saltik lah. Quran ni adalah Quran yang dia guna sejak daripada muda sampai dia tua untuk baca Quran. Dan dia catat setiap
tahu setiap waktu dia tamat Quran. Dia ada buku macam 3-5 besar sikit tu, catat bila dia tamat Quran. Dia tamat, kalau tak silap saya tengok lebih daripada 130 kali ataupun 140 kali. Saya tak pelik kalau hafiz, tak pelik kalau guru tahfiz, kalau anak-anak hafiz. Tapi ni orang biasa. Kalau kita tanya kita, Syekh, entah tamat berapa kali Al-Quran? Entah umur apa? 6 tahun, 60. Mesti 60 tahun, 60 kali tamat. Ngamuk kau ni, melampau, kata dia. Dan nak berapa? Nak berapa banyak? Berapa? 3 je. Gitulah. Sebab bukan diagendakan dalam hidup. Kalau kita agenda, tak ada masalah. Tuan-tuan, sama juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Kemudian, perkara yang penting, binalah keluarga dengan baik. Musnahnya kehidupan kita bila keluarga huru-hara. Keluarga bermasalah, akhirnya percikan masalah tu kena juga pada kita. Nabi sebut, Allah sebut berkenaan dengan jaga keluarga. Jaga ni bukan ternak. Zaman sekarang ni ramai orang ternak. Dari segi makan cukup. Nak roti Gardenia, nak KFC, nak McD, nak apa nama jenis, by order je. Tapi tuan-tuan, yang jadi masalahnya adalah bukan setakat tu. Yang jadi lebih masalah lagi, kita tengok kesedaran agama kurang, semayang berjemaah kurang, melangkah kaki ke masjid kurang, ibadat kurang. Wal-iyazabillahi min zalik. Marilah sama-sama kita insafi. Dan saya mohon maaf, saya pun terikat dengan 1-2 lagi. Ada orang ajak macam-macam lah. Tapi saya merasa seronok. InsyaAllah lain kali kita boleh bincang tajuk-tajuk yang lain. Bersama kami ni banyak buku-buku. Kalau kita tengok tokoh-tokoh lah, Umar bin Abdul Aziz, macam mana dia guna masa dia, luar biasa. Syekh Maulana Abil Hassan Nadwi mati tengah baca Quran, surah Yasin hari Jumaat bulan Ramadan dalam masjid. Ini orang hebat. Kelebihan salat tahajud yang saya sebut tadi, kita kena sampai masa untuk makrifah Rasulullah SAW. Kita nak kenal siapa Nabi kita, Rasul kita. Nota untuk anakku, nak nasihatkan anak-anak kita apa. Yang ini sebagai ibu bapa. Al-Quran, tip hafazan. Yang ni kita tengok macam mana mereka yang rajin baca Quran. Inilah doaku. Buku ni patut kita miliki. Kerana banyak syarat dengan doa-doa keperluan kehidupan kita. Sirah Nabawiyah. Ini sirah yang terbaik, yang sepatutnya menjadi rojokan kepada kita. Dan akhir sekali, Al-Kafi hadis 40. Hadis 40 ni kalau boleh biar ada di rumah kita. Kita pakai bacalah 1 hadis hari. Kurang-kurang kita dekat dengan sunnah Nabi SAW. Sekadar itu, mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai. Begitu juga saya harap hubungan dan ukhuwah kita tetap berterusan. Dan insyaAllah saya doakan masjid surau ini terus diimarahkan dan maju dengan penyebaran agama ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una fa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi